Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Haji Said bin Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kita tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Maksudnya hanya yang wujud sebenar wujud Allah yang menjadikan sekalian alam. Tidak ada alam melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam dijadikan oleh Allah. Bukan Allah Ta'ala itu alam. Bukan juga Allah Ta'ala itu berada dalam alam. Bukan juga Allah Ta'ala itu berada di alam ghaib. Bukan pula Allah Ta'ala itu berada di alam nyata. La, tiada. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Nyata di sini maksudnya iaitu awalnya tiada. Kemudian nyata ada. Dan akhirnya nyata tiada. Yang sebenar-benar nyata iaitu Allah Subhanahu wa taala.
Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada kalangan manusia yang mulia, daripada kalangan keturunan yang mulia, daripada kalangan para nabi dan juga rasul. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya nak menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Wahyu yang pertama, Allah Ta'ala perintah supaya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal atas perintahnya. Kemudian Allah Ta'ala perintah sampaikan kepada umatnya, iaitu kita pada malam ini. Itulah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, iaitu menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut jalan atau cara baginda Rasulullah SAW beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun jalan atau cara bertakwa kepada Allah. Ini akidah kita. Pertama kepada Allah Taala, kedua kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW dia menyampaikan wahyu. Yang ketiganya, untuk menjamin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selesa berbuat iman dan amal di dalam hidup dan penghidupan mereka. Kita ni lah. Untuk menjaga iman dan amal, kesejahteraan, kebahagiaan supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni selesa untuk berbuat iman dan amal, bertakwa, membuat kebajikan. Allah Ta'ala perintah pula malaikat-malaikatnya untuk menjaga, mengurus hidup dan penghidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nampak yang pertamanya yang wujud Allah Subhanahu taala. Yang kedua, diutuskannya kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu daripadanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh umat, khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan mukjizat yang paling besar di antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang katakan beribu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terkiralah mukjizat dia. Dan untuk menjaga kesejahteraan, kita nampak menjaga kita ni adalah para malaikat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua dapat gambaran kita ni dijaga oleh para malaikat. Apa tujuannya? Untuk menjaga kita supaya dapat beriman dan beramal. Itu kadang-kadang sampai waktu solat, secara kita sedar tak sedar, kita pun tengok jam. Dah tengok jam, kita tengok waktu asar dah masuk.
Waktu zuhur dah masuk, waktu maghrib dah masuk. Maknanya Allah SWT perintah malaikat supaya kita itu bersolat. Maknanya kita tu di dalam pimpinan tunjuk ajar daripada malaikat. Malaikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Alangkah mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Itu mukadimah terus. Kita lihat pada muka surat 128. Malaikat yang ke-10. Malaikat kiraman. Dia bermacam-macam. Tapi hakikatnya satu juga. Samalah juga. Malaikat Jibril. Malaikat Jibrail. Malaikat apa lagi? Begitulah. Tapi hakikatnya malaikat Jibril. Jadi malaikat kiramun katibin. Malaikat yang ditugaskan untuk menulis amal kebajikan dan kejahatan manusia. Kan kita nampak gambaran. Allah Subhanahu Wa Taala memberi tugas kepada malaikat yang pertama iaitu menulis amal kebajikan kita. Jadi maknanya amal kebajikan kita itu tidak sia-sia. Terbuang seperti itu saja. Tidak. Jadi dia memang ditugaskan untuk menulis amal kebajikan tersebut. Itu yang saya cakap tadi, makna kata kita ni umat Nabi Muhammad beruntung sangat. Jadi hakikatnya kita tu disuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan lain memang dah sentiasa tertulis. Jadi maknanya apa? Kita tak perlu nak bersusah payah. Aku berbuat amal ibadat ni dikira oleh Allah SWT kah ataupun tidakkah? Sebab benda tu tetap ditulis kebajikan. Ya. Dan juga kejahatan manusia. Jadi kejahatan manusia ni dia mengajar kita jangan ada satu pun tertulis kejahatan di dalam buku kejahatan. Maknanya malaikat dia kosong buku kejahatan untuk kita. Itu yang kita harap. Ya, bukan maknanya kejahatan yang dipahamkan apa? Itu buat jahat, ditulis jahat, buat jahat, tapi yang mengajar kita supaya jangan buat kejahatan. Jadi bangkit hati dan perasaan tu tak berbuat kejahatan. Sebaliknya, kita tak berbuat kejahatan bermaksud kita berbuat kebaikan. Jadi akan ditulis malaikat kebajikan. Malaikat yang menulis amal kebajikan itu di sebelah kanan. Amal kebajikan itu di sebelah kanan. Dan malaikat yang menulis amal kejahatan di sebelah kiri. Saya nak mengulang sikit. Para malaikat yang tidak terkira duduk letaknya para malaikat pada langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan sampai keenam, ketujuh. Malaikat-malaikat yang berada di langit-langit tersebut, malaikat yang ditugaskan, ada di antaranya yang sentiasa sujud, yang sentiasa rukuk, yang sentiasa berzikir. Berzikir apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Ada yang zikir yang malaikat ini subhanallah. Ada yang zikir ini alhamdulillah. Ada yang zikir ini Allahu Akbar. Ya, itu pasal Nabi cakap mana kita tu berbuat amal tu bermakna kita berbuat seperti mana amal para malaikat sampai kita sekarang.
Ya. Jadi malaikat yang berada di alam nyata ni, malaikat yang ada tugas dia. Ada tugas-tugas dia. Terutama yang tugas 10 malaikat ni. Bukti dia, tak kala baginda Rasulullah SAW ketika Isra. Isra. Jadi Isra ni apa? Itu naik langit yang pertama. Naik langit yang pertama, sejauhnya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Jadi, naik pula langit kedua, 500 tahun perjalanan. Jadi, cuba kita amati bahawa baginda Rasulullah SAW berjalan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa sampai langit yang ketujuh. Ini yang dikatakan Abu Jahal bertepuk tangan. Konon-kononnya dia akan berjaya nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan karib yang pertamanya adalah Saidina Abu Bakar. Percayakah kamu? Perjalanan kalau jalan bagus, tak ada ribut, tak ada itu, antara itu apa? Masjidil Haram nak pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin pun makan masa sebulan. Ini dia cakap, dia pergi 1 hari 1 malam. Balik sebelum subuh. Ya, kita tengok. Tapi sesiapa yang ambil pakar matematik, lebih jauh daripada itu pun kita percaya. Itu pasalnya ada di antara yang memberi gambaran bahawasanya itu Saidina Abu Bakar As-Siddiq apabila diberitahu bahawa baginda Rasulullah SAW berjalan, dia kata lebih daripada itu juga dia percaya. Jadi maknanya Saidina Abu Bakar As-Siddiq adalah pakar matematik, dia percaya. Maknanya kelajuan tu, makna infinity. Infinity itu masih dalam matematik. Begitu punya laju. Dan ribuan tahun Allah Ta'ala pun bagi tahu. Ya, makna 1000 tahun. 1000 tahun menyamai apa? 1 hari. Maknanya 1000 tahun kat sini menyamai dengan 1 hari di akhirat. Maknanya perjalanan tersebut. Jadi itu pasalnya kalau nak dikira-kira benda tu benar. Benar. Betul. Sungguh. Lebih jauh lagi baginda Rasulullah SAW cakap akan lebih kita percaya. Itulah. Siapa membawa? Malaikat Jibril. Dengan borak. Jadi borak ni macam mana dikatakan perjalanan dia tadi? Dia berhenti di Masjidil Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa. Jadi ditambat dengan dekat satu batu. Dan setiap nabi-nabi yang pergi naik ikut borak tu tadi, situlah tempat dia. Jadi orang Yahudi ni, itu yang dia kata dia mengangguk batu ke batu tempat borak tu, tempat nabi atau cerita lain dah. Ni nak cerita malaikat. Jadi yang boleh naik malaikat itu Jibril dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Jibril boleh naik ke atas? Pasal nak bawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu maknanya malaikat kiraman dan katibin. Malaikat kiraman menulis kebajikan. Duduknya di sebelah kanan kita. Katibin di sebelah kiri kita. Menulis kejahatan. Kan membangkitkan hati dan perasaan kita supaya berbuat baik. Tujuannya Allah Ta'ala menghantar malaikat tersebut untuk mengingatkan kita, jangan buat kejahatan, buatlah kebaikan. Kamu buat kebaikan, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Itu dia kata. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna innal abrara lafi na'im. Yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya
Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW, makna kata dia beriman dahulu dengan ayat tersebut. Beriman dahulu. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW, kita tahu dah sifat dia hanya sifat menyampaikan saja. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu boleh katakan sifat dia. Dan bahawa sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Apa sajalah kerja-kerja kebajikan yang kita buat dalam hidup dan penghidupan kita. Kewibawaan kita. Mereka adalah makhluk. Mereka adalah makhluk. Jadi maknanya malaikat tu adalah makhluk. Kalau disebutkan makhluk, maknanya dia adalah baharu. Kalau baharu, ada permulaan. Jadi ada permulaan. Jadi kalau ada permulaan, maksudnya dia dijadikan. Siapa jadikan? Allah. Kemudian kenapa Allah Ta'ala jadikan? Allah Ta'ala cipta perbuatan dia. Tugas dia. Itu iman lah, akidah. Akidah. Yang mulia. Yang mulia. Di sisi Allah. Makna malaikat itu merupakan malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang ditugaskan menulis. Ini kerja dia tugas menulis. Amal-amal kamu. Amal-amal kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh malaikat kiraman. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh malaikat katibin. Melainkan diketahuinya juga. Gunanya catatan malaikat-malaikat itu ialah untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Jadi, fahamlah kita sekarang. Al-Quran merupakan skrip yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan sebagai mukjizat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama seperti pengarah. Pengarah mentafsir tentang Al-Quran tersebut, wahyu tersebut. Pengarah. Jadi pengarah ni 100% menjiwai apa yang tertulis di dalam skrip tersebut. Dan juga dia menjiwai lakonan-lakonan di dalam skrip tersebut. Tahulah kita sekarang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pengarah dalam skrip. Kita sekarang ni dalam wayang gambar lah ni. Kemudian, siapakah yang mencatat pelakon terbaik dengan pelakon yang tidak baik? Itulah malaikat. Malaikat kiraman dan malaikat katibin. Menulis si fulan ni pelakon terbaik, pelakon yang tidak baik. Sampailah besok kita di akhirat. Siapa yang mendapat surga kah, neraka kah? Jadi pengarahlah baginda Rasulullah SAW tu. Ketuanya untuk memilih tu. Bahawasanya dia inilah umatku. Pelakonku yang terbaik. Jadi mudah-mudahan bangkit hati dan perasaan kita tu kepada mempercayai malaikat yang sentiasa di sisi kita. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang beramal soleh dengan taat dan amal kebajikan. Ialah kita ni beramal kebajikan. Duduk dalam majlis ilmu, duduk itu, duduk ini.
tetap berada dalam surga yang penuh nikmat. Tetap dia kata berada dalam surga yang penuh nikmat. Surga itu penuh dengan nikmat, penuh dengan keberkatan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesejahteraan dan segala sebagainya. Itulah surga. Ya. Kerja catatan daripada malaikat kiraman. Malaikat kata tak ada catatan di dalam katibin. Kalau ada, bertobatlah. Itu adalah ilmu tasawuf. Kita selalulah muhasabahkan diri, memeriksa diri. Siang tadi, daripada lepas subuh, kita mula muhasabah. Kita banyak cakap dunia kah atau banyak cakap akhirat kah? Kalau cakap dunia, banyak manfaat kah, banyak tak manfaat kah? Banyak yang betul kah, banyak yang salah kah? Tadi aku bercakap dengan si Pulan di pejabat. Aku banyak tokok tambah menyampaikan perkabaran. Oh, ini betul-betul salah. Terus bertobat. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan astaghfirullahalazim ini tertulis di dalam kebajikan. Tapi yang kejahatan tadi tertulis juga. Tapi tertulisnya itu sebab ada kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita harap macam tu. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Yang menjulang-julang. Apinya. Jadi masuk neraka ni, masuknya untuk dibakar. Untuk dibakar. Bukan masuk dibakar tu mati. Sebab itu seksaan. Kalau kita terpijak puntung rokok pun, kita akan melompat-lompat dan sampailah bisanya sampai ke otak. Kalau puntung rokok yang baru panas kita terpijak bukan dipijak. Bayangkan api neraka. Itu sebabnya kenapa dan mengapa kita ni berbuat iman dan amal. Sebab kita itu berbuat iman dan amal sebab takutkan neraka Allah, azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat yang pertama. Yang keduanya, sebab aku berkeinginan sebab nak masuk surga Allah. Itu yang pertama. Dia dinamakan orang ahli ibadah. Ahli ibadah. Itu namanya golongan orang-orang Islam. Alhamdulillah. Kalau naik kepada al-iman, dinamakan ahli muridin. Muridin. Yang mana orang ini sampai beramal, ikhlas semata-mata kepada Allah. Dan masuklah ke tingkat yang ketiga, makam yang ketiga. Makam ketiga ni apa? Dia duduk kepada makam. Muqarrabin, ikrab dengan Allah. Muhibin, dekat dengan kekasih Allah. Begitulah keadaannya manusia ini. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat duduk peringkat yang pertama, ahli ibadah. Jadi kenapa dan mengapa aku kuat beramal ibadah? Sebab aku takut siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya dapat membangkitkan hati dan perasaan kita tu. Sebab aku nak tipu tak boleh. Nak menipu pun tak boleh. Nak buat tipu pun tak boleh. Nak tipu-tipu pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Sebab benda tu semua diketahui oleh malaikat. Kiraman dan katibin. Tipu-tipu apa pun tak boleh. Jadi fahamlah kita sekarang, kita ni sentiasa diperhatikan oleh dua malaikat yang ada dengan kita. Kalau malaikat Israel cabut nyawa, itu tunggu masa. Tunggu masa.
Terutamanya orang macam saya. Dia tunggu masa saja. Yang kedua, yang ke-11, malaikat hafazah. Tapi yang kita nak yang kita yang wajib tadi ada 10. Nanti belakang ni ada tugas-tugas lagi. Malaikat hafazah. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga manusia daripada jin, syaitan, bala bencana dan huru-hara. Cuba kita bayangkan. Sekarang ni yang berlaku ni iaitu adalah perbuatan-perbuatan jin, syaitan, bala bencana dan huru-hara. Tetapi kita terselamat daripada huru-hara, daripada perbuatan jin, syaitan, bala bencana dan sebagainya. Makna kata Allah Ta'ala perintahkan seorang malaikat bernama malaikat hafazah. Itu yang kita terselamat. Hakikatnya daripada Allah SWT. Allah Ta'ala tugaskan malaikat ni menjaga kita. Kan bangkit hati perasaan tu bersyukur kepada Allah SWT. Kerana apa? Aku percaya dan yakin sangat. Itu maknanya akidah kita. Percaya kepada Allah SWT. Yang mana aku ini sentiasa dijaga oleh malaikat hafazah. Itu yang kita yakin dan percaya. Makna kita nampak hidup kita betul-betul dipelihara, dijaga, diurus dan sebagainya oleh para malaikat. Jalan atau caranya, aku ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak gambaran tu. Gambaran tersebut. Allah, para rasul kita nampak, kemudian kita nampak pula malaikat. Intipatinya, jalan atau caranya Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatum min diyadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bagi tahu kepada kita. Tapi bila pula Nabi Muhammad beritahu kepada kita? Maknanya iaitu orang yang beritahu kepada kita, yang penulis ni lah. Penulis lah, itu namanya ulama. Ulama. Kemudian yang penulis ni ambil pula daripada atas yang telah dibukukan daripada Al-Quran. Itulah mazhab. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penyaganya. Kita ingat penjaga tu membangkitkan hati dan perasaan kita tu. Bahawasanya aku ini mendapat kesejahteraan hidup dan penghidupan adalah dijaga oleh malaikat yang bernama malaikat hafazah. Timbul hati perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penyaganya yang silih berganti. Yang silih berganti. Dari hadapannya dan dari belakangnya. Mengawalnya dari segala arah. Mengawalnya daripada segala arah. Kiri, kanan, depan, belakang. Malaikat hafazah lah. Lahiriahnya nampak kita yang empunya perbuatan. Kita berawas, berjaga daripada keburukan-keburukan, musibah-musibah dan lain-lain. Tetapi pada hakikatnya yang kita berjaga itu adalah dijaga oleh malaikat hafazah. Yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sebut diperintah oleh Allah Ta'ala, ditugas oleh Allah Ta'ala, hakikatnya dia datang daripada Allah.
Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah didapati lahiriahnya kita yang berusaha dan berikhtiar menjauhkan daripada iaitu kesusahan dan kepayahan yang makna musibah. Tapi hakikatnya daripada Allah, pasal Allah Ta'ala perintah yang mengawas dan menjaganya daripada sesuatu bahaya dengan sebab perintah Allah. Kan jelas terang. Ya, dia kata. Jadi, baru bangkit hati yang pertama kita tu percaya kepada malaikat hafazah, malaikat kiraman, malaikat katibin. Kita satu-satu. Kalau kita menyaksi orang yang mati, makna kita nampaklah perbuatan tu, perbuatan orang yang mati tu, perbuatan malaikat Israel yang mencabut nyawa tu, tapi yang mencabut dia tadi tu dibawa, disokong tadi, itu yang katakan satu kumpulan lain pula. Satu kumpulan malaikat yang dikatakan memberi kebajikan, memudahkan perjalanan nak mati. Tiap-tiap seorang sentiasa dijaga dan diawasi oleh malaikat-malaikat yang bergilir-gilir, siang dan malam. Ini kalau kita tak mengaji, tak ada orang bagi tahu. Percaya pada malaikat, dah 10 perkara macam tu saja habis. Rupa-rupanya setiap langkah kita tu adalah langkah tu dijaga oleh malaikat. Gerak kita tu dijaga oleh malaikat. Malaikat-malaikat inilah yang dikatakan malaikat hafazah. Malaikat-malaikat hafazah itu adalah lain daripada malaikat kiramun katibin yang menulis amal yang baik dan juga jahat. Makna lain. Pasal dia ni menjaga keselamatan kita tu daripada godaan hawa nafsu setan dan iblis. Daripada jin. Ya, daripada apa sekalipun. Alhamdulillah kita jawab, aku terselamat daripada godaan, bisikan, hawa nafsu setan iblis. Ataupun tadi tu, kita tu berjumpa dengan kawan, bersahabat, kawan-kawan bercerita tentang hal orang, begitu begini. Dan kita pula tak berminat nak dengar. Tahulah kita bersyukur. Allah Ta'ala dia perintah malaikat hafazah. Maknanya aku tak terpengaruh apa yang si fulan tu cakap. Macam tu. Tapi daripada segi sudut itu dugaan dan cabaran, sengaja pula Allah Ta'ala. Pasal jin, syaitan dan sebagainya itu Allah Ta'ala yang jadikan. Tujuannya apa? Tak beriman seseorang itu kalau aku tidak uji. Mana Allah Ta'ala sengaja jadikan untuk diuji. Kalau kita berlaku, berjumpa atau sebagainya. Tapi kalau tidak pula berlaku, tidak berjumpa sebagainya, maknanya kita sentiasa di dalam jagaan malaikat hafazah. Baik. Malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah menjaga rahim perempuan. Malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah menjaga rahim perempuan. Saya ulang 2 kali. Fahamlah kita sekarang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Inna Allah azza wa jal wa kana birrahimi malakan yaqul ya Rab nutfah ya Rab alaqah ya Rab mudghah fa iza arada ayyadiya khalqah qal azakar am unsa sakiyun am sa'id famar rizku wal ajal fayakun natu fi batni ummah, yang bermaksud
Sesungguhnya malaikat telah ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla menjaga rahim perempuan. Ya, malaikat yang dijagakan untuk menjaga rahim perempuan. Tapi kita dengar pula, ya, banyak pula yang tak terjaga. Minta maaf, pasal ini hadis Nabi. Kalau mengaji fiqh, dia kena jelas terang sebenarnya. Ya, dia tak ada selindung perang. Baik, sesungguhnya malaikat telah ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla menjaga rahim perempuan. Malaikat berkata, ketika air mani lelaki masuk ke dalam rahim perempuan untuk disempurnakan kejadiannya. Ya, malaikat berkata, ketika air mani lelaki masuk ke dalam rahim perempuan untuk disempurnakan kejadiannya. Pernahlah orang bertanya, minta maaflah cakap, Ustaz, macam mana? Apakah petuanya? Ustaz menjaga anak berjaya. Saya beritahu. Mula-mula air mani jatuh ke alam rahim. Bagi tahu dengan isteri. Sayang, abang nak jatuhkan air mani sekarang. Sama-sama berdoa kepada Allah. Bukan berdoa tu berdoa dan berlindung dengan Allah Ta'ala daripada setan. Tak. Berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku. Kurniakanlah aku anak yang soleh ataupun solehah. Itulah amalan. Bermula lagi ketika jatuhnya air mani. Itu yang masing-masing cakap. Benda dah terlambat Ustaz, mana yang dah hapus semua tu, tapi tak terlambat. Doa masih ada. Ya, baik, lupakan kisah tu. Kalau nak bertanyalah. Baik. Ya, ketika air mani lelaki masuk ke dalam rahim perempuan untuk disempurnakan kejadiannya. Ya Tuhanku, kata malaikat, ini dah air mani. Kemudian air mani tadi menjadi sepotong darah beku. Baru dia menjadi darah beku. Ya, maknanya dah beku siapa? Anak kita. Itu yang kita memula dah berdoa. Dah minta. Malaikat berkata, Ya Tuhanku, ini adalah sepotong darah beku. Kemudian darah tadi menjadi seketul daging. Sekadar boleh dimamah. Mana kocik lah. Jadi, apabila Allah berkehendak menyempurnakan kejadiannya, malaikat berkata, adakah ia lelaki ataupun perempuan? Malaikat berkata, adakah ia lelaki atau perempuan? Itu pasal kita berdoa tadi. Ya Allah, jadikanlah, kurniakanlah aku anak yang soleh ataupun solehah. Adakah ia orang yang celaka ataupun bahagia? Tak, pasal aku dah berniat tadi. Ya. Bagaimana rezekinya? Dan berapa lama pula masa hidupnya? Itu yang daripada hadis ni. Jadi kalau kita mengkaji ilmu tauhid, maknanya kita akan berjumpa perkara ni satu persatu perkara tersebut. Asal-asal Allah Ta'ala nak jadikan tentang kita. Lalu dituliskan ketika ia di dalam perut ibunya. Dituliskan di dalam perut ibunya. Riwayat Bukhari. Al-Luqluq wal Marjan. Ya, riwayat Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada riwayat Anas bin Malik. Ini menjadi dalil bahawa malaikat-malaikat itu ada di antaranya ditugaskan mengawal dan mengawasi rahim perempuan yang hamil dan akan melahirkan anak. Selain daripada tugas-tugas tersebut, malaikat-malaikat itu mempunyai tugas masing-masing dalam alam ruh. Dalam alam ruh. Kita ni ada dua alam. Satu alam malakut. Alam malakut ni adalah alam ruh. Kesatu alam kenyataan. Sekarang ni lah. Di samping menjalankan tugas mereka dalam alam dunia yang mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia. Hubungan alam roh dengan alam nyata.
Seperti mengirimkan angin dan udara. Cubalah kita bayang-bayangkan, hayati. Apa yang berlaku di alam ini. Semuanya itu kerja siapa? Ingat, bezanya dengan baginda Rasulullah SAW, beza Rasulullah SAW ini menyampaikan wahyu tadi. Menunjukkan jalan atau cara nak beriman kepada Allah. Menunjukkan jalan atau cara nak beramal. Tetapi perbuatan amal dijaga oleh para malaikat dan semua sekali. Itu akidah kepercayaan. Jadi tahulah kita ni betul-betul di dalam lingkungan keluarga malaikat. Terusannya kata Nabi, mulianya manusia ini lebih tinggi daripada malaikat. Hinanya manusia ini lebih teruk daripada haiwan. Dia lupa semua. Tapi alhamdulillah kita mengaji ni, barulah kita dapat tahu. Oh, iya. Itu dia kata tadi, selain daripada tugas-tugas tersebut, malaikat-malaikat itu mempunyai tugas masing-masing dalam alam roh. Di samping menjalankan tugas mereka dalam alam dunia yang mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia. Banyak hubung kait alam roh dengan alam nyata. Seperti mengirimkan angin dan udara. Maknanya kita perlu sangat mengiring awan dan mega. Menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman dan juga lain-lain. Pasal yang katakan daripada rahmat Allah yang membawa rezeki, Mikail. Itu ghaib daripada alam roh, ghaib. Itu yang dapat hujan, dapat itu, dapat ini dan sebagainya. Itu yang kita dapat kecapi. Jadi tahulah yang apa sekarang kebaikan ni semua-semua, itulah kerja malaikat yang Allah Ta'ala perintah dia. Lahiriah nampak kita yang berusaha, bertungkus lumus, berkojok. Tapi pada hakikatnya, malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipandang daripada perbuatan kita, hakikatnya daripada Allah. Dipandang daripada perbuatan baginda Rasulullah SAW, hakikatnya daripada Allah. Dipandang perbuatan daripada malaikat, hakikat daripada Allah. Sebab semua ni atas perintah Allah, atas suruh Allah. Jadi tahulah kita ni berbuat amal baik, amal kebajikan. Soleh, solehah. Betul-betul lah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada kita. Malaikat tu juga sentiasa sepanjang masa ada bersama-sama dengan manusia. Itu yang dikatakan tadi, ada malu. Sebab ada sentiasa malaikat dengan kita nak berbuat buruk, malu. Tak? Nak buat kalau nak buat kebajikan, alhamdulillah lah. Nak buat kelakuan yang tidak baik dan sebagainya. Itu sebabnya orang tanya, Ustaz, pakai sorban ni ada sunnah, ada itu ke tak? Ada je pakai sorban ni malu pula. Nak berbuat tak baik. Tengoklah Tuan Haji tu. Dah berjubah, bersorban, dah berselendang, tapi masih lagi juga berbuat keburukan. Jadi, maknanya kata, sekurang-kurangnya, malaikat tu sentiasa. Ni kojo malaikat. Bukan sebab nak kita tu, aku sebab pakai ni, pasal nak ni semua. Tak ada, pasal kerja malaikat. Baik. Kecuali ketika manusia itu buang air besar atau buang air kecil, berak atau kencing, atau ketika mereka jima'. Sabda Rasulullah SAW, Inna ma'akum man la yufarikumum illa indal jala'i wa indal jima'i fastahyuhum wa akrimuhum. Sesungguhnya bersama-sama kamu ada orang, iaitu malaikat-malaikat yang tidak berpisah daripada kamu, tak berpisah daripada kita. Kecuali ketika kamu berada di tempat sunyi, ketika buang air besar atau buang air kecil, dan ketika jima', maka malulah kamu kepada mereka dan muliakanlah mereka itu. Maksudnya apa? Ya? Dalam masa kita nak berbuat, buang air kecil ke, buang air besar ke, atau sebagainya, keadaan tersebut, ada perasaan malu.
Bukan malaikat tu memang dia tak ada tak. Kalau kita tak ingat. Kalau macam itu malakul maut masa orang mati tu, ketika duduk terberak terkencing, tak adalah malaikat. Mana kata kalau tak nak mati, duduk terberak terkencing atau sebagai. Tak. Ketika terkencing terberak, adalah perasaan malu. Perasaan malu. Kalau dia tak ada perasaan malu tu, tak ada perasaan malaikat di dalam hati tu. Baik. Tugas malaikat dalam alam dunia yang mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia, di antaranya ialah. Jadi maknanya untuk membangkitkan hati dan perasaan kita. Percaya dan yakin, mana akidah meyakinkan kita tentang malaikat. Tentang malaikat. Jadi kita duduk sekarang ni, semuanya itu adanya malaikat yang sentiasa memerhati kita. Bukan sekadar memerhati, tetapi tugas-tugas dia mencatat apa yang kita perbuat. Tugas malaikat dalam alam dunia yang mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia, di antaranya ialah malaikat-malaikat bergilir-gilir mengawasi manusia dalam alam dunia ini. Bergilir-gilir, iaitu dikatakan tugas-tugas dia, makna kata silih berganti malaikat tersebut. Kalau dikatakan itu waktu subuh sampai zuhur, ada seorang malaikat lagi. Zuhur sampai asar, ada lagi malaikat. Macam begitulah keadaan, bergilir-gilir. Ya. Mereka itu berkumpul bertemu di waktu sembahyang subuh. Mereka itu bertemu pada waktu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Itu pertemuan malaikat-malaikat. Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Panjang. Saya ambil dia punya mantan saja. Baik. Yang bermaksud malaikat-malaikat yang bertugas malam bergelir-gelir dengan malaikat-malaikat yang bertugas siang. Fahamlah kita. Malaikat yang bertugas waktu malam, jadi dia itu bertugas nanti pula bergelir pula dengan malaikat yang bertugas pada siang. Malaikat yang bertugas pada siang akan bertugas pula pada waktu malam. Dengan malaikat-malaikat yang bertugas siang mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia. Kita ni diawasi oleh malaikat. Jadi sedarlahkan diri itu bahawasanya aku dilingkungi oleh malaikat. Renungilah di sekeliling kita tu. Dan malaikat-malaikat itu berkumpul, bertemu di waktu sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Itu pertemuan. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama kamu itu. Malaikat waktu malam. Yang bersama kita malam tadi, malam sekarang ni. Sekarang ni dia ada. Ya. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka itu. Lalu Tuhan mereka, Tuhan apa? Tuhan malaikat, Tuhan kita bertanya kepada mereka. Dan ia adalah lebih mengetahui tentang keadaan dan perbuatan hamba-hambanya itu. Maknanya Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada apa yang diketahuinya. Itu sebagai makhluk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau yang lebih mengetahui. Baik. Allah berfirman yang bermaksud, bagaimana keadaan hamba-hambaku itu ketika kamu tinggalkan mereka? Maknanya malaikat malam. Malaikat malam. Dia berjumpa pada waktu subuh. Ya, waktu asar. Kemudian malaikat malam pula bertugas pada malam siang pula. Siang itu makna bertemu. Jadi Allah Ta'ala, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan mereka?
Malaikat-malaikat itu menjawab, kami tinggalkan mereka itu di waktu mereka sedang sembahyang. Dan ketika kami datang, mereka juga sedang sembahyang. Jadi berjagalah solat fardu subuh dengan solat fardu asar. Pasal itu perjumpaan para malaikat. Jadi dia tinggalkannya kita dalam keadaan bersolat. Mana dia datang dalam keadaan bersolat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Riwayat daripada Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi apa dikatakan Allah berfirman, hadis qudsi. Ya, perkara tersebut. Baik. Kedua, yang dikatakan tugas malaikat dalam alam dunia dan juga yang katakan alam ruh tersebut, malaikat-malaikat sentiasa mendoakan orang-orang yang beriman agar Allah menerima taubat mereka. Malaikat-malaikat sentiasa mendoakan orang-orang yang beriman agar Allah menerima taubat mereka. Taubat tu daripada kita. Malaikat mendoakan taubat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya Allah Taala tak tahu yang kita bertaubat, tak. Sebab itu pun diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya. Baik. Dan mengampunkan dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman fa'fir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabil jahim. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnillati wa'attahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimul sayyiati wa man takil sayyiati yawma idzin faqad rahimtahu wa zalika huwal ghafurur rahim. Bermaksud, malaikat-malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa merayu. Jadi gambarannya macam ni lah. Kelihatan zahir kita berdoa. Lepas semayang kita berdoa. Kemudian malaikat memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa dan merayu. Malaikat mendoakan juga. Kalau dikatakan mengaminkan doa kita. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Maka berikanlah ampun kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalanmu, kata malaikat. Dan peliharalah mereka dari azab neraka. Ini pada kata benda ni kita dah mendapat sokongan daripada malaikat. Sokongan ini memang tetap. Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang kekal, yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka. Ya, termasuk. Dan masukkanlah bersama-sama mereka. Asalnya anaknya saja. Malaikat doakan masukkan anaknya ke dalam surga. Kemudian malaikat sambung pula lagi, dan masukkanlah bersama-sama mereka, iaitu orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka. Ini maknanya si suami lah, lelaki lah. Ya. Isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Keturunan mereka. Itu pasal kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, kurniakanlah taufik dan hidayat, petunjuk dan pertolongan kepadaku dan kepada anak-anak dan isteriku
dan kepada seisi keluargaku dan juga kepada nasab keturunanku. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku, jadikanlah anak-anak dan isteriku, jadikanlah seisi keluargaku, jadikanlah nasab keturunanku yang mendirikan solat contohnya. Ya, itu dikatakan tadi. Serta keturunan mereka. Dan sesungguhnya engkau jualah yang maha kuasa, lagi amat bijaksana. Jadi memberi gambaran kepada kita tu, berdoalah seperti mana doa malaikat. Doa malaikat 100% diterima Allah. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenar-benarnya. Sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu, hari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Pada hari kejahatan tu, kena-kenakannya. Maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat, menggunakan rahmat kepadanya. Rahmat ni lah keberkatan. Kita berbuat iman dan amal. Tapi rahmatnya tentu ataupun tidak kita dapat. Wallahualam. Inilah doa malaikat supaya dia diberi rahmat, diberi keberkatan atas usaha ikhtiar kita. Bukan usaha ikhtiar aku ni dah betul rahmat, dah betul berkat. Tak. Allah Ta'ala. Jadi orang yang macam mana yang dirahmat, yang diberkati? Orang yang ingat kepada Allah bahawa usaha ikhtiar aku ni adalah datang daripada Allah. Jadi orang yang ingat kepada itulah orang yang akan mendapat rahmat dan berkat daripada Allah. Sama tak kita duduk dalam majlis ilmu ni. Atas taufik hidayat Allah Ta'ala, baru dapat aku duduk. Jadi maknanya aku ingat kepada Allah. Para malaikat akan mendoakan. Jadi mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Baik. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar dan juga penghargaan. Penghargaan. Sehubungan dengan ini, Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pada setiap pagi para hamba itu ada 2 malaikat berdoa. Pada setiap pagi para hamba itu ada 2 malaikat berdoa. Maknanya kita ni memang dihadiri, didekati beserta dengan kita, iaitu malaikat. Tidak terlepas dari pandangan malaikat. Satu malaikat berkata, "Ya Allah, berilah kerosakan kepada mereka yang enggan membelanjakan hartanya untuk sedekah. Ya Allah, berikanlah kerosakan kepada mereka yang enggan membelanjakan hartanya untuk bersedekah." Jadi nak bersedekah ni, satu, dia memang datang daripada kita, aku nak bersedekah kepada fakir miskin. Aku nak bersedekah kepada tabung masjid. Pergi ke masjid, aku tumpang. Nak buang air kecil, nak buang air besar dan sebagainya. Ataupun aku tumpang nak bersolat iktikaf dalam masjid. Jadi, aku pun nak bersedekah kepada masjid. Aku bersedekah kepada masjid. Kemudian, sedekah yang kedua, sedekah yang datang peminta sedekah kepada kita. Yang rupanya bermacam-macam. Tuan-tuan kena ingat, itu yang kata orang-orang alim-alim. Dan di dalam menjelaskan juga. Yang datang tu mungkin juga dikatakan malaikat. Maknanya kita nak tengok kedatangan tersebut. Maknanya kita kena bersangka baik. Bersangka baik. Ada yang datang tu memang rupa macam fakir dan miskin yang datang. Keadaannya memang lusuh dan sebagainya. Itu dia datang. Kemudian ada yang datang tu pula segak tubuh badan. Pemuda yang segak, cantik lawa. Sebab cantik lawa, keluarga dia memandikan dia pakai pakaian yang indah-indah. Tak nampaklah macam dia tak terjaga, dijaga. Tapi disebabkan dia kurang akal. Tak boleh nak itu. Itu pasal dia berjalan. Berjalan ni ada 2. Dia pun kadang-kadang, "Pakcik, saya nak minta duit RM2, belum minum lagi." Ketika itu, ya, itu sangka kita. Mana tahu Allah Ta'ala jadikan dia malaikat. Jadi makna kita tu kata, yang dikatakan dia pasal dia tu juga diiring oleh malaikat. Itu pasal kita tu. Kadang-kadang begitu juga yang bukan orang Islam. Ada juga.
Kadang-kadang ada orang pula dikatakan itu dalam kesusahan, datang jumpa kita. Minyak motor dia habis, dia katakan dia pun tak ada belanja dan atau sebagainya. Itu dikatakan yang kedua. Yang ketiganya pula duduk. Orang minta sedekah. Duduk minta sedekah. Kadang orang kita dengan orang Bangla lah, itulah ini. Tapi apabila kita, pemandangan kita tu tertuju kepada orang tu, bermaksud Allah Ta'ala telah memperlihatkan orang ini kepada kita. Ketika itulah kita nak beri. Jangan dipandang dia Bangla ke, orang itu ke, orang ini ke, bagi. Dan kita bagi. Kita bagi adalah dikatakan yang terbaik untuk dia. Samalah juga orang datang ke rumah kita. Kita nak beri layanan yang terbaik. Makanan yang sedap. Semuanya sedap untuk dia. Untuk tetamu datang. Samalah juga kita nak bersedekah. Nak bersedekah. Kira-kira lah kalau teh secawan sekarang. Teh secawan nak minum. Cubalah kita bayangkan. Sekurang-kurang harga dah katakan RM2 satu cawan teh. Kita bagi 20 sen. Tak? Tapi ya aku ikhlas 20 sen. Betul lah. Tetapi kita tu pendek kata benda tu kita melihat satu. Tapi hawa nafsu setan iblis. Aku bagi 20 sen. Kan orang tambah lagi 20 sen. Orang tambah. Kalau Allah Ta'ala tak menghendaki orang yang kita cakap tambah tu, kita saja yang hari ni yang dia dapat 20 sen, boleh tak dia minum? Cuba kita bang. Sedangkan kita ada kemampuan. Kemampuan tersebut ada harta dia dalam kita. Dalam diri kita. Itu yang kita nak bagi. Baik. Jangan sampai kita tu pula, malaikat berdoa, Ya Allah berilah kerosakan kepada mereka yang enggan membelanjakan hartanya. Itu yang kita takut. Itu pasal saya panjang lebar bagi tahu. Untuk sedekah. Dan malaikat yang satu lagi berkata, Ya Allah berilah pengganti kepada mereka yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Kadang-kadang spontan saja. Spontan saja. Cara atau jalannya, kita dah percaya kepada Allah. Kita dah percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kita dah percaya pada para malaikat. Datanglah orang kepada kita. Datang orang kepada kita. Tak bergerak sesuatu tu tanpa taufik hidayat Allah Ta'ala. Tanpa petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita berpegang seperti itu. Jadi apabila orang tu datang kepada kita, siapa jugalah, siapa juga, kita bagi. Itu peringatan. Riwayat daripada Muslim. Yang kita takutkan, takut katakan tadi, malaikat tadi itu merosakkan atas kita. Wallahu alam. Jadi insya-Allah saya berhenti dulu setakat ni pada malam ini. Ya, kita dah sambung sampai pukul 9.27 dalam jam saya ni. 1 jam 9.20. Jadi saya bagi ruang untuk kita nak bersoal jawab, berhubung tentang apa yang disampaikan tadi. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Silakan jemaah mana-mana yang nak bertanya soalan ke dengan Ustaz. Ada sikit masa lagi. Kalau tak ada, kita tutup majlis. Kalau tak ada tu pengurusilah untuk membuka mukadimah kepada apa-apa pun. Berhubung apa pun. Dia kadang-kadang tu apabila kita dah buka dulu, bawa orang pun terbuka juga. Baru kena juga. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita setakat ini saja pada malam ini. Jadi kesimpulan awalnya, yang kita itu percaya kepada malaikat. Malaikat ini yang dijadikan Allah Ta'ala daripada cahaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta tugas
malaikat-malaikat untuk kepentingan kita. Dan beruntunglah kepada mereka-mereka yang percaya. Beruntunglah kepada mereka. Maknanya yang yakin bahawa dia sentiasa berserta dengan malaikat. Insya-Allah, orang yang sentiasa ingat dia berserta dengan malaikat, orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih dalam beriman kepada malaikat dengan malaikat kiraman katibin yang ditugaskan menulis amal kebajikan dan kejahatan manusia. Semoga segala yang disyarahkan Ustaz memberi manfaat kepada kita semua dalam menambahkan ilmu pengetahuan dengan malaikat yang menjaga kita, kiraman katibin, dan malaikat hafazah dan malaikat-malaikat yang menjaga di semua keperluan kita manusia. Malaikat-malaikat yang bersama kita, sentiasa ada di sekeliling kita, juga dalam majlis kita ini, insya-Allah. Kita juga, mereka juga bersama-sama dengan kita. Amin. InsyaAllah, insyaAllah. Kita tangguh pengajian kita hari ini, Ustaz. Semoga segala ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Dan kita sambung pengajian kita minggu depan, insyaAllah. Dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang sampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah. Dan saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam yang baik itu daripada Allah, dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Jadi untuk majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup dan al-as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma adana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa waktu yang lain, insya-Allah. Amin ya Allah.